Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 27 Disember 2022 bersama saya Syaril Sarafuddin Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. RTM siar perlawanan Piala AFF mulai malam ini. KKM bertingkat kesiapsiagaan hadapi kemungkinan peningkatan kes COVID-19. Berita baik buat pencinta sukan bola sepak tanah air. Bermula malam ini, Radio Television Malaysia RTM bakal menyiarkan perlawanan Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Ia bermula dengan pertembungan skuad negara berdepan Vietnam sehingga perlawanan akhir yang dijadualkan pada 16 Januari depan. Kabar gembira itu diumum Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Menurut beliau, keputusan dibuat hasil perbincangan bersama Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh selepas mengambil kira keluhan peminat yang mahu RTM menyiarkan kejohanan dui tahunan itu. Peminat bola sepak boleh menyaksikan 10 perlawanan menerusi saluran TV2 dan Sukan RTM serta penstreaman langsung melalui aplikasi RTM Klik. Siaran tidak berbayar ini bagaimanapun tertakluk kepada syarat kontrak hak siaran eksklusif. Ini bermakna stesen penyiar FTA hanya dibenar menyiarkan perlawanan 15 minit lewat daripada waktu sebenar perlawanan. Sekretariat Bersama bagi membincangkan peranan pelbagai agensi dalam menangani isu kos sara hidup ditubuhkan. Ia melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Ekonomi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menerusi kenyataan bersama berkata sekretariat itu akan menjadi platform di peringkat pegawai bagi tujuan berkenaan. Ketika ini, perancangan pelaksanaan beberapa penyelesaian pantas sedang diperincikan. Ia termasuk pelan tindakan kerjasama rentas kementerian dan mengemaskini beberapa prosedur pelaksanaan dasar yang dijangka dilaksanakan mulai hujung Januari depan. Kerajaan komited membantu rakyat tanpa menjejaskan kedudukan ekosistem perniagaan serta industri yang masih dalam tempoh pemulihan pasca pandemik COVID-19. Untuk itu, kerjasama semua pihak berkaitan rantaian nilai, termasuk kerajaan, pengeluar, peniaga dan juga rakyat diperlukan bagi pengawalan inflasi dan kos sara hidup. Menurut kenyataan bersama itu juga, kos sara hidup bukan sahaja membabitkan harga murah, sebaliknya perlu adil kepada pengeluar, peniaga dan pengguna. Kerajaan berharap perkara ini akan memudahkan pengurusan kos, seterusnya memastikan segala penjimatan dapat dialirkan kepada pengguna sekaligus meringankan beban kos sara hidup rakyat. Rakyat turut disaran memberi tumpuan kepada 4 fokus bagi memperkukuh peranan sebagai pengguna bijak dengan merancang perbelanjaan sebelum melakukan pembelian. Selain itu, penyesuaian kecenderungan jika terdapat pengganti bagi barangan yang mencatatkan peningkatan harga, membuat perbandingan harga menerusi aplikasi Price Catcher dikendalikan KPDN serta membeli mengikut kuantiti diperlukan. Pelaksanaan perintah gaji minimum RM1,500 sebulan bagi majikan yang menggajikan kurang daripada 5 pekerja ditangguhkan ke 1 Julai 2023. Tarikh asal penguatkuasaannya adalah pada 1 Januari tahun hadapan. Kenyataan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan penangguhan tambahan setengah tahun dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan. Turut jadi faktor ramalan cabaran ekonomi dan keuangan pada 2023. Pihak terlibat diminta memanfaatkan penangguhan dengan menyelaras dan mengimbangi keperluan keuangan.
Tahap kesiapsiagaan dipertingkat Kementerian Kesihatan KKM susulan peningkatan mendadak COVID-19 di China. Antara dilaksana ketika ini meningkatkan peratusan individu yang layak menerima vaksin dos penggalak bagi mengurangkan penularan jangkitan dan kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menggesa semua yang layak untuk tampil mendapatkan dos berkenaan. KKM akan turut memperkukuh pendigitalan pengurusan COVID-19. Semua pusat penilaian COVID-19 CAC turut sedia menerima kedatangan pesakit yang ramai. Premis itu juga akan memulakan rawatan Paxlovid kepada kumpulan pesakit berisiko tinggi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini menyatakan kebimbangan mengenai kadar penularan jangkitan. Siasatan polis berhubung tragedi tanah runtuh di Batang Kali 16 Disember lepas hampir 90% lengkap. Ketika ini usaha tertumpu kepada siasatan di lokasi kejadian, rakaman percakapan pasukan penyelamat dan laporan patologi hospital. Menurut Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad, 77 saksi telah diambil keterangan. Ini termasuk mangsa yang cedera, waris mangsa, operator dan pekerja tapak perkhemahan serta anggota pasukan penyelamat. Kertas siasatan mengenainya dibuka di bawah Seksyen 304A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 3290 Kanun Sama serta Akta Kerajaan Tempatan 1974. Insiden tanah runtuh di Batang Kali tempoh hari melibatkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat dan 31 lagi terkorban. 13 daripada yang maut adalah kanak-kanak. 20 kenderaan turut tertimbus. Sesi persekolahan semua sekolah di Terengganu termasuk 74 yang terjejas banjir akan bermula seperti dijadualkan iaitu pada Januari 2023. Jabatan Pendidikan Negeri optimis sesi terbabit dapat berjalan lancar. Pengarahnya Abdul Mu'ingah berkata 62 daripada sekolah terjejas banjir telah selesai dibersihkan. Operasi pasca bencana dipergiat di setiap premis dengan bantuan pelbagai pihak. Sekolah pun telah mengambil langkah-langkah yang perlu bagi sekolah masing-masing. Kalau kursi meja kurang, macam mana nak buat? Dan ialah kita sentiasa muafakat antara sekolah-sekolah negeri Terengganu. Kalau lebih di sekolah yang lebih, akan dibawa ke sekolah yang kurang. Jadi setiap daerah telah mengambil data-data sekolah yang terlibat dengan banjir, berapa kursi kurang, meja rosak dan sebagainya. Termasuklah ICT, kita telah membuat bancian-bancian. Jadi bila kita dapat nanti, insya-Allah kita akan lihat di mana perlu kita buat orang kata apa, kita akan lihat sekolah-sekolah yang lebih akan diagihkan sekolah yang terkesan banjir, insya-Allah. Banjir gelombang kedua yang disifatkan luar jangka merekodkan lebih 40,000 dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. 143 sekolah di Terengganu dijadikan sebagai PPS. Pemantauan di 300 kawasan di Terengganu yang dikenal pasti sebagai lokasi kerap banjir diteruskan bomba. Langkah itu dilaksana sebagai persediaan terhadap kemungkinan kecemasan jika bencana itu kembali melanda. Timbalan Pengarah Bomba Terengganu Muhammad Khairiri Mat Resat berkata, kesiapsiagaan anggota dan aset juga berada di tahap optimum. Ia sedia digerak bila-bila masa mengikut keperluan. Kita akan terus bersedia untuk menghadapi gelombang seterusnya yang mungkin akan berlaku dan untuk itu kita memberi tumpuan kepada lokasi-lokasi yang dijangka banjir. Terdapat lebih daripada 300 lokasi yang dikenal pasti dan kita sentiasa bergerak ke hadapan memberi nasihat kepada orang awam supaya sentiasa alert kepada keadaan semasa. Selain kesiapsiagaan, pihaknya turut terlibat dalam operasi pasca banjir termasuk membersihkan kawasan sekolah dan masjid. Setakat ini, cuti semua anggota bomba termasuk di Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur masih dibekukan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan penurunan. Setakat 7 malam, 570 penduduk terjejas ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara di 5 negeri. Berikut perincian mengikut negeri.
Perubahan iklim global yang tidak menentu turut memberi impak kepada keadaan cuaca di negara ini. Antaranya hujan lebat luar biasa yang menyebabkan kejadian banjir hampir setiap bulan, ikuti imbasan insiden bencana sepanjang tahun ini. Baru saja pulih daripada banjir, negeri Pahang dilanda gelombang kedua pada hari kedua tahun 2022. Ia melibatkan 6 daerah iaitu Raub, Lipis, Jerantut, Maran, Bera dan Rompin. Manakala Temerloh dan Pekan masih menguruskan mangsa banjir daripada gelombang pertama. Seramai 2,137 orang dipindahkan ke 49 PPS di 8 daerah terlibat. Banjir teruk yang melanda negeri Terengganu menyaksikan peningkatan mangsa lebih 17,000 penduduk pada 1 Mac lalu. Kesemua mangsa ditempatkan di 141 pusat pemindahan sementara PPS, manakala di Kelantan, jumlah penduduk terjejas mencecah 8,359 orang daripada 2,727 keluarga berada di 39 PPS. Lembah Kelang dilanda banjir kilat di beberapa kawasan akibat hujan lebat sejak jam 3 petang pada 7 Mac. Beberapa laluan serta kawasan terjejas mengakibatkan ribuan kenderaan tenggelam dan terperangkap. Antaranya Jalan Raja Chulan, Kuchai Lama, Kampung Baru dan Jalan Tun H. Ashley. Operasi banjir diaktifkan di Terowong Smart dan ditutup sepenuhnya. 10 Mac, insiden tanah runtuh Taman Bukit Permai 2, Ampang, meragut 4 nyawa dan seorang cedera ringan, selain 15 buah rumah serta 10 kenderaan terjejas. Lebih 200 penduduk melibatkan 48 rumah diarahkan berpindah susulan tanah runtuh tersebut kerana dikuatiri terdapat rekahan tanah di lokasi kejadian. 3 Syawal bagi 17 penduduk kampung Seri Segabut Pekan-Nenas Pontian sedikit hiba apabila dilanda banjir kilat selepas hujan lebat lebih dari 2 jam. 1 PPS dibuka iaitu di Sekolah Menengah Melayu Raya bagi menempatkan 3 keluarga berkenaan. Bagaimanapun, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian memaklumkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pada 11 Mei, seramai 1,826 orang daripada 698 keluarga di Beaufort dan Tenom dipindahkan ke PPS akibat banjir susulan hujan lebat melanda 2 daerah ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah mengaktifkan 20 pusat pemindahan sementara PPS di Tenom dan 2 PPS di Beaufort. 4 agensi iaitu PDRM, APM, Rela dan Jabatan Kesihatan digerakkan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Pada hari yang sama, 3 buah kampung di Janda Baik, Bentong, dilanda banjir lumpur susulan hujan berterusan selama 2 jam. 12 keluarga di kampung Sumsum berjaya dipindahkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Bentong dibantu pasukan bomba sukarela PBS, manakala 30 keluarga dari kampung Cemperuh berpindah sendiri. Kejadian banjir lumpur ini merupakan kali kedua melanda kawasan itu pada tahun ini selepas kejadian awal tahun lalu. 4 kampung di daerah Baling terjejas akibat limpahan Sungai Kupang sesulan hujan lebat selama 3 jam pada 4 Julai. Penempatan yang terjejas melibatkan penduduk Kampung Iboy dan Kampung Tanjung Luasi, Mukim Kupang serta Kampung Sedim dan Kampung Junang di Mukim Bakai. 3 PPS dibuka bagi menempatkan lebih 300 orang penduduk. Kejadian kepala air dan banjir lumpur tersebut mengorbankan 3 sekeluarga dan turut merosakkan kenderaan serta lebih 20 buah rumah. Seramai 46 pendaki terperangkap di air terjun Telaga 7 Langkawi dalam kejadian kepala air pada 16 Oktober. Kesemua mangsa dipercayai telah membuat pendakian ke atas puncak seawal jam 4 pagi sebelum sampai di puncak pada jam 7.30 pagi berikutan hujan yang turun awal pagi tersebut. Susulan hujan lebat tersebut juga lebih 31 kawasan di Langkawi terjejas akibat banjir kilat melibatkan Kampung Teluk Yu, Kampung Sungai Itau, Kampung Bohor Merah, Kampung Kilim, Tanjung Ru dan Kampung Tua. 1 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Langkawi dibuka bagi menempatkan 56 orang daripada 15 keluarga selama 10 hari. 30 kediaman dan premis rosak akibat ribut puting beliung di Kampung Undang, Marang, Terengganu pada 31 Oktober.
Kejadian berlaku 2.30 petang itu merosakkan bahagian bumbung di kebanyakan rumah terlibat, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Penduduk menyatakan kejadian seumpama itu tidak pernah berlaku sejak 20 tahun menetap di kampung tersebut. Pengarah bomba Selangor, Nur Azam Khamis berkata satu kejadian tanah teruntuh berlaku awal pagi 17 November di Taman Seri Jeluk Kajang melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat. Keempat-empat mangsa berusia 19 hingga 26 tahun berjaya diselamatkan. Lebih 3,000 penduduk terjejas banjir ditempatkan 27 pusat pemindahan sementara di 6 negeri. Ia melibatkan negeri Kelantan, Perak, Johor, Selangor, Melaka dan Kedah pada pertengahan November. Ia susulan monsun timur laut yang membawa hujan lebat dan angin kencang, terutama di Sabah, Sarawak dan pantai timur Semenanjung hingga kini. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Marziah Mukhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej syarta angin semasa masih lagi menunjukkan terdapat kawasan penumpuan angin, khususnya bagi negeri Sabah yang masih lagi boleh membawa keadaan hujan berterusan di kawasan yang tersebut. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi kawasan pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah sehingga ke hari esok dengan potensi hujan berterusan untuk berlaku di kawasan yang tersebut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku di kawasan anda. Selain itu, pada 30 Disember nanti, angin kencang timuran turut dijangka akan memasuki rantau negara yang boleh membawa keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Justru itu, Jabatan Meteorologi Malaysia juga turut telah mengemas kini amaran kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini yang turut meliputi kawasan perairan negeri Sarawak dan juga Sabah Barat serta kawasan perairan Labuan dijangka akan berkuat kuasa sehingga 3 Januari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah bot-bot kecil, perkhidmatan feri, sukan serta rekreasi laut. Merujuk pada paparan imej gambar radar semasa pula, perhatikan ketika ini keadaan hujan lebat sedang berlaku di beberapa kawasan. Itu melibatkan daerah Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor negeri Selangor dan juga melibatkan daerah Kuantan negeri Pahang serta melibatkan beberapa daerah di negeri Johor. Dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 ke 3 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua bahagian melibatkan negeri Sarawak. Bagaimanapun di negeri Sabah ini keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku ini masih lagi dijangka boleh berterusan untuk sepanjang malam ini. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Langkah-langkah keselamatan semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran. Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Kementerian Kewangan menggesa syarikat berkaitan kerajaan GLC lebih proaktif menunaikan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu meringankan beban rakyat yang ditimpa musibah. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berpandangan usaha itu perlu dilaksana tanpa perlu menunggu arahan. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh syarikat terbabit wajar disalur kepada rakyat yang ditimpa musibah seperti banjir. Dan saya harap selepas ini agensi-agensi lain terutama yang mengutip hasil dan juga syarikat-syarikat Menteri Kewangan diperbadankan yang ada keuntungan diletakkan CSR kepada rakyat apabila rakyat menerima musibah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas penyampaian bantuan bencana banjir di Pejabat Tanah dan Jajahan Machang, Kelantan. Syarikat penerbangan kargo Raya Airways memperluas perkhidmatan dengan menggunakan pesawat kargo Boeing 767-200. Pesawat baharu itu mampu membawa muatan tambahan kargo 40 tan bagi setiap penerbangan. Pesawat Boeing 767-200 membolehkan Raya Airways mengembangkan portfolio pelanggan jejak rangkaian dan kapasiti kargonya. Pengarah urusan kumpulan Raya Airways, Muhammad Najib Ishak memaklumkan pesawat itu diterima daripada syarikat pemajak berpangkalan di Amerika Syarikat Air Transport Services Group Incorporated. Perkhidmatan Raya Airways meliputi hub serantau seperti China, Indonesia, Singapura dan Vietnam selain pusat komersial utama di Sabah serta Sarawak. Nano Malaysia Berhad NMB memulakan projek rintis pengecas kenderaan elektrik EV menggunakan konsep tenaga nanogrid boleh diperbaharui renew. Ia dikuatkuasakan dengan teknologi tenaga bersih dan boleh dijana menggunakan panel solar dipertingkatkan nano.
Ketua Pegawai Eksekutif NMB Dr. Rizal Khairi Ahmad memaklumkan stesen Petronas Temasya di Lebuh Raya Persekutuan dipilih untuk projek rintis terbabit. Pembangunan teknologi dilaksana Nano Commerce Sdn Bhd dengan kerjasama peserta sektor EV tempatan. Melalui Renew, pergantungan sistem pada kuasa grid dapat dikurangkan sehingga 20% dan membantu penyahkarbonan Malaysia. 28.66 juta ringgit disasar di jana pengedar makanan ringan di Thailand. Wellspire Holdings Berhad menerusi penyandaraian di Bursa Malaysia tahun depan. 16 juta ringgit daripadanya dicadang diguna untuk kemudahan operasi di Thailand, manakala 5.96 juta ringgit untuk modal kerja dan 6.7 juta ringgit bagi perbelanjaan penyenaraian. Pada pelancaran prospektif IPO syarikat secara maya, Ketua Pegawai Eksekutifnya Mo Guo Piao berkata lebih 712 juta pegangan disediakan dengan tawaran awal permulaan IPO ditawar pada harga 23 sen setiap satu. Sebaik disenaraikan, syarikat bakal memiliki modal pasaran berjumlah 163 juta ringgit. Permohonan bagi terbitan awam dibuka sehingga 4 Januari depan. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Langkah-langkah keselamatan semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran. Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Selamat berjuang Harimau Malaya daripada kami di RTM. Bersua kembali. Susulan isu pengambil alihan pengurusan Menara Kuala Lumpur, Menara KL oleh syarikat Hydro Shopee Sdn Bhd daripada Telekom Malaysia TM. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa sekiranya perkara itu disiasat. Menurut Menterinya Fahmi Fazil, taklimat terperinci berkaitan konsesi pengurusan Menara KL diterima 14 Disember lalu. Taklimat menyeluruh mengenainya pula akan dikemuka TM awal tahun depan. Beliau memberi jaminan isu pengambil alihan saham penuh itu diteliti dan dipantau rapat pihaknya. Konsesi pengurusan Menara KL kini dalam tempoh interim ketiga sehingga 31 Disember oleh Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, anak syarikat TM.
Dua kaki tangan pejabat setiausaha kerajaan SUK Negeri Pahang dicekup selepas didakwa salah guna nombor pengenalan sistem. Suspek dituduh mengakses laman sistem pengurusan darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang dengan tujuan memasukkan nama individu yang tidak sah sebagai penerima pingat. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, kegiatan terbongkar selepas bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri mahu mengesahkan butiran satu individu yang ingin memasukkan namanya dalam sistem rekod pingat dan darjah kebesaran. Sebaik semakan dibuat berlaku pertindihan rekod. Nama individu tersebut pula tiada dalam senarai induk bahagian istiadat dan pengurusan Majlis Rasmi SUK Pahang. Setelah proses ini dibuat, pengadu mendapati terdapat 29 nama individu yang mana nama mereka serta butiran peribadi individu tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem tersebut bagi tujuan menerima darjah kebesaran negeri Pahang dengan gelaran Datuk dan Datuk Seri. Pembantu operasi dan pembantu takbir disyaki terlibat kegiatan di berkas. Mereka dipercayai dibayar antara RM80,000 hingga RM150,000 untuk setiap tawaran pingat. Suspek dijangka dituduh di Mahkamah Session Kuantan esok. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Syairul Islam, silakan. Harimau Melaya buru kemenangan ketiga di Hanoi malam ini. Tempoh rehat tidak rencat momentum Arsenal. Terima kasih Syaril dan Farhatul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Untuk perkembangan sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan Piala AFF 2022. Malam ini, skuad Harimau Melaya berdepan ujian sebenar dalam aksi kumpulan B apabila turun menentang tuan rumah Vietnam di Stadium Mai Ding. Perlawanan ini turut menjadi misi serampang dua mata bagi pemain sayap lincah negara Muhammad Faisal Abdul Halim. Selain memastikan kemenangan menjadi milik skuad negara, pemain berusia 24 tahun itu turut mahu meneruskan rentak jaringannya dalam kempen ini sekaligus membuka peluang dinobatkan selaku penjaring terbanyak. Selepas memenangi dua perlawanan ke atas Myanmar dan Laos, Malaysia bakal menjamin tiket ke separuh akhir sekiranya berjaya menewaskan juara dua kali Vietnam di gelanggang sendiri. Situasi itu pastinya membakar lagi semangat pemain negara memburu kemenangan termasuk juga Faisal yang ketika ini menjadi penjaring terbanyak kejohanan dengan 3 gol. Pemain baru Selangor FC itu menegaskan skuad Harimau Melaya akan memberikan persembahan terbaik di atas padang bagi merealisasikan misi tersebut. Meskipun kebanyakan pemain negara akan beraksi menentang Vietnam buat pertama kali, namun Faisal tetap yakin dengan kemampuan dan kualiti rakan sepasukannya. Berdasarkan rekod pertemuan, Malaysia masih gagal menamatkan badi ke atas Vietnam apabila tewas 6 kali dan seri sekali. Kali terakhir Malaysia menang ialah ketika separuh akhir kedua Piala AFF 2014 dengan keputusan 4-2. Baik, sementara itu, skuad bola sepak Indonesia berjaya meraih 3 mata pada aksi kedua mereka dengan membenam Brunei 7-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Keputusan itu membolehkan skuad Garuda meraih 6 mata untuk mengungguli kelompok teratas kumpulan A. Pesta gol skuad kendalian Shin Tae-yong bermula pada minit ke-20 menerusi Syahrian Abimanyu yang merembat bola rendah dan membolosi gawang Brunei. Dandy Sulistiawan menggandakan gol buat Indonesia hasil situasi kelam kabut di kubu Brunei. Malang menimpa buat skuad Mario Rivera selepas pemain pertahanannya Ali Nur Hashimi dibuang padang pada babak pertama selepas mengutip 2 kad kuning. Situasi berkenaan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia dengan menambah 5 lagi gol di babak kedua.
Demi merancakkan kerjasama bola sepak dan mengeratkan hubungan dua hala negara, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Persekutuan Bola Sepak Vietnam VFF di Hanoi semalam. Pemeteraian MOU disempurnakan Setiausaha Agung FM Nur Azman Rahman dan Setiausaha Agung VFF Duong Ngiap Koi. Turut hadir dua timbalan Presiden FM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi dan Datuk S. Siva Sundaram serta Esko FM, Mat Dali Wahid. MOU selama 3 tahun itu meliputi kerjasama dalam dua perkara iaitu pembangunan pengadil dan pembangunan bola sepak belia. FM dan VFF akan melakukan program pertukaran pengadil dalam perlawanan antarabangsa dan tempatan masing-masing. Malah kedua-duanya akan turut berkongsi pengalaman dalam bidang profesional, menerusi mesyuarat langsung atau tidak langsung serta kursus latihan. Kerjasama itu turut melibatkan penyertaan pasukan kebangsaan belia masing-masing dalam perlawanan persahabatan antarabangsa yang akan dianjurkan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meneliti masalah berbangkit berkaitan akses dan kos sewa fasiliti sukan dikenakan bagi menganjurkan sesuatu kejohanan di dalam negara. Menteri Belia dan Sukan, Hanayuh berkata, masalah berbangkit ini telah disuarakan pada sesi town hall bersama atlet dan Persatuan Sukan Kebangsaan baru-baru ini. Kita sedang kumpulkan semua dan dalam peringkat KBS kita akan bincang dulu bagaimana kita nak dapatkan sokongan daripada PBT. Kebanyakan infrastruktur sukan dikawal oleh PBT. Jadi kita perlukan kerjasama dengan mereka. Tambahanlah, selain berkaitan fasiliti sukan, KBS juga akan merangka tindakan bagi menyelesaikan masalah berhubung kurangnya penyertaan atlet dalam kejohanan kompetitif. Menurut beliau, permasalahan tersebut antara yang dibangkitkan menerusi sesi libat urus bersama 320 atlet daripada pelbagai latar belakang sukan. Isu mereka tak cukup exposure untuk masuk ke kejohanan. Dia nak dihantar ke lebih banyak lagi pertandingan supaya ranking mereka boleh dibaiki, mereka dapat pengalaman. Ia katanya memerlukan jalan penyelesaian supaya mereka berpeluang untuk terus menghasilkan kejayaan buat negara. Hanah ditemui pada sidang media selepas merasmikan kejohanan Lone Balls Open Force di Bukit Kiara, Kuala Lumpur dan majlis penyampaian cek khairat kematian kepada waris bekas atlet negara. Saudara, siapa sangka anak muda kelahiran Malaysia, Eman Azman, diangkat sebagai juara Gusti Melbourne City Wrestling MCW Inter-Commonwealth. Beliau menewaskan ahli Gusti Professional Australia Mick Moretti dan Adam Brooks yang turut bertanding pada 26 November lalu di Thornbury Theatre. Eman yang juga dikenali sebagai Golden Boy gembira hasrat beliau untuk membawa nama Malaysia ke persada dunia tercapai. Eman mahu dirinya menjadi contoh golongan muda lain yang meminati sukan gusti. Slowly Eman memang nak orang tahu siapa kami dan kenapa kami boleh jadi pro wrestlers and boleh menang tali pinggang overseas juga. Kalau kita tak boleh, kalau Eman tak boleh buat example ini, macam mana orang lain nak ikut my footsteps? Macam mana orang nak ikut nak jadi wrestler if they ingat tak we cannot go out of the country, that we cannot go to the US, masuk WWE, tu mimpi jauh, tapi actually kita boleh buat macam tu. Eman memulakan kerjaya sebagai ahli gusti profesional sejak tahun 2014 dan merupakan antara 4 pelajar terawal di Malaysia Pro Wrestling Centre MYPW. Beliau akan membawa pulang tali pinggang kejohanan MCW itu sekembalinya ke tanah air pada Jumaat ini. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan aksi Liga Perdana Inggeris. Arsenal terus melebarkan kedudukan selaku pendahulu Liga dengan 7 mata selepas mencatat kemenangan 3-1 ke atas West Ham di Stadium Emirates awal pagi tadi. Ini perlawanan pertama buat skuad kendalian Mikel Arteta itu selepas kempen Piala Dunia 2022 di Qatar berakhir minggu lalu. Arsenal menampilkan prestasi cemerlang sejak awal musim ini dan berpeluang menamatkan kemarau trofi EPL pertama selepas kali terakhir memenanginya pada 2004.
Meskipun kalender EPL dihentikan 6 minggu kerana Piala Dunia, namun mereka berjaya mengekalkan momentum tersebut. The Gunners bagaimanapun terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan penalti West Ham menerusi Said bin Rahmah di babak pertama dan kedudukan 1-0 kekal sehingga rehat. Skuad kendalian Mikel Arteta itu kemudian bangkit di babak kedua apabila Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli meledak gol dalam masa 5 minit sekaligus melegakan penyokong mereka di Emirates. Eddie Nketiah kemudian melengkapkan kejayaan Arsenal dengan gol ketiga pada minit ke-69 sekaligus menyaksikan mereka terus resa di puncak Liga dengan 40 mata, 7 mata mengatasi Newcastle di tangga kedua. Dalam pada itu, Liverpool turut mengutip 3 mata pada aksi sulung selepas rehat panjang dengan menewaskan Aston Villa 3-1 di gelanggang lawan. Bintang Mesir, Mohamed Salah meledak gol ke-15 musim ini untuk meletakkan Liverpool mendahului 1-0 pada minit ke-5. Pertahanan Belanda, Virgil van Dijk kemudian melebarkan kelebihan The Reds menerusi jaringannya pada minit ke-37. Villa yang dibimbing pengurus baharu Unai Emery berjaya merapatkan kedudukan hasil tandukan oleh Watkins pada minit ke-59. Namun ia gagal menyekat dominasi pelawat yang kembali menjarakkan kedudukan menerusi gol ketiga daripada pemain remaja Liverpool, Stefan Bajcetic pada minit ke-81. Ini kemenangan ketiga berturut-turut buat skuad kendalian Jurgen Klopp itu sekaligus naik ke tangga ke-6 dengan 25 mata. Baik, dalam perkembangan lain, Liverpool dilaporkan telah memenangi perebutan ke atas penyerang muda Belanda, Cody Gakpo dari klub PSV Eindhoven. Perkara itu disahkan oleh klub dari Belanda tersebut yang memaklumkan satu perjanjian telah pun dicapai bersama Liverpool ke atas pemain berkenaan. Gakpo mula menjadi perhatian klub gergasi Eropah apabila meledak 3 gol buat Belanda dalam kempen Piala Dunia 2022 di Qatar. Pemain berusia 23 tahun itu sebelum ini sering dikaitkan dengan menyertai pencabar kepada Liverpool iaitu Manchester United. Bagaimanapun, PSV memberitahu pihaknya telah bersetuju dengan tawaran The Reds ke atas Gakpo dan pemain itu akan terbang ke England selepas segala dokumen rasmi dilengkapkan. Nilai perpindahan Gakpo ke Anfield dilaporkan boleh mencecah 50 juta euro dan berpotensi menjadi rekod perpindahan terbesar bagi PSV. Kehadirannya bakal menajamkan lagi barisan hadapan Liverpool yang telah pun bawa masuk Luis Diaz dan Darwin Núñez tahun lepas. Chelsea mungkin sekali lagi bertukar ketua jurulatih. Ini selepas kedudukan pengendali terbarunya, Graham Potter, terus hangat diperkatakan apabila gagal memulihkan prestasi kelab tersebut. Prestasi Chelsea sebelum rehat Piala Dunia dikritik hebat apabila kalah 3 aksi terakhir Liga menentang Newcastle, Arsenal dan Brighton. Mereka juga kemudian tewas kepada Manchester City dalam saingan Piala Liga Inggeris. Masa depan Potter yang dilantik selepas pemecatan Thomas Tuchel pada awal September lalu kini menjadi persoalan. Pertemuan menentang Bournemouth awal pagi esok akan menjadi peluang buat pengendali itu mengubah tanggapan penyokong dan pihak pengerusan. The Blues kini di tangga ke-9 dan satu lagi kekalahan akan meletakkan pasukan itu di tangga lebih bawah. Ia akan semakin menyukarkan usaha mereka untuk menembusi kelompok 4 teratas sekaligus melayakkannya ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Sepanjang tempoh 5 tahun, Chelsea telah menggunakan hikmat sebanyak 4 jurulatih. Baik, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 27 Disember 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan.
Masih bersama berita perdana. Lebih 5,500 penerbangan dibatalkan di Amerika Syarikat setakat petang Isnin akibat ribut salji. Selain itu, sekurang-kurangnya 60 kematian turut dilaporkan. Antara negeri yang mencatatkan kes kematian ialah Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee dan Wisconsin. Bandar Buffalo di timur laut negeri New York yang menyaksikan salji lebat pada hujung minggu mencatatkan korban paling ramai. Setakat hari ini, sekurang-kurangnya 27 orang terbunuh. Ribut salji di kawasan Buffalo yang terburuk dalam tempoh 45 tahun dengan hampir 127 cm salji direkodkan di lapangan terbang Buffalo. Mulai 8 Januari 2023, pengembara yang masuk ke China tidak perlu lagi menjalani kuarantin COVID-19. Peraturan baru itu bagi mempermudah pergerakan rentas sempadan. Bagaimanapun, pengembara perlu menjalani ujian PCR 48 jam sebelum tiba di China. Individu yang diuji positif akan dibenarkan melakukan perjalanan selepas ujian seterusnya menunjukkan keputusan negatif. Sementara itu, ujian saringan COVID-19 tidak lagi dijalankan terhadap semua pengembara. Agensi bantuan antarabangsa mungkin terpaksa menarik diri daripada menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan jika kerajaan Taliban kekal dengan keputusan melarang wanita bekerja dengan badan bukan kerajaan NGO. Justru Setiausaha Luar Britain James Cleverly menyarankan Taliban menarik balik larangan itu kerana berjuta-juta rakyat Afghanistan akan menderita. Larangan itu diumumkan pada Sabtu oleh Menteri Ekonomi Khairuddin Muhammad Hanif kerana mendakwa beberapa pekerja wanita NGO di Afghanistan tidak memakai hijab dengan sempurna. Larangan itu telah mendorong beberapa agensi bantuan antarabangsa untuk menangguhkan operasi di Afghanistan. Menurut Islamic Relief, petugas wanita memainkan peranan penting dalam menyediakan penjagaan kesihatan, makanan dan membantu balu serta anak yatim. Lima penunggang motosikal berkuasa tinggi nyaris maut selepas terbabit nahas jalan raya di Lebuh Raya Karak tengah hari tadi. Salah seorang daripada mereka dilapor melecur selepas motosikal dinaiki terbakar. Menurut pengarah Bomba Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, kejadian berlaku di kilometer 26.4 berhampiran Gombak sekitar pukul 1.15 tengah hari. Semua bangsa dilapor cedera. Salah satu motosikal dinaiki kumpulan itu pula hangus. Semua penunggang terlibat dibawa ke hospital oleh pihak ambulans. Kejadian mengakibatkan lorong laju di Lebuh Raya berkenaan terhalang. Insiden menyebabkan kesesakan sejauh 8.5 km. Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Muhammad mengesahkan kejadian. Kes dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu di Lebuh Raya Plus, berhampiran Kuala Muda Kedah pula, seorang guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah SMKA Alustar maut dalam nahas jalan raya pagi tadi. Semakan awal mengesyaki mangsa terbabas sendiri. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan, kejadian berlaku di kilometer 91.8 Lebuh Raya arah selatan sekitar pukul 8.35 pagi. Siasatan awal mengesyaki motosikal ditunggang mangsa hilang kawalan sebelum terlanggar besi penghadang jalan. Mangsa Muhammad Nasuha Mustafa yang berusia 34 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk bedah siasat. 18 projek pembangunan sudah dilaksana Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar. Ia merangkumi 5 kategori iaitu kebajikan, ekonomi, perumahan, pendidikan dan kesihatan. Beberapa hartanah wakaf juga dibangunkan, antaranya 4 buah hotel atas tanah wakaf di beberapa negeri. Laporannya bersama wartawan Alisa Yusra. Tersebut Hotel Kelana Beach Resort Port Dickson, Hotel Grand Putri Kuala Terengganu, Hotel Putri Bay Melaka dan Hotel The Regency Seri Warisan Taiping. Selain menjadi tempat penginapan, Kelana Beach Resort Port Dickson juga punyai peranan strategik sebagai lokasi melihat anak bulan. Ia dinamakan Baitul Hilal Port Dickson. Dengan hotel ini merupakan
satu konsep di mana kerajaan persekutuan telah memperuntukkan sejumlah wang di mana bekerjasama dengan pihak negeri. Kita di Malaysia ada 14 buah negeri dan di negeri-negeri ini banyak tanah-tanah wakaf. Jadi untuk membangunkan harta umat Islam, maka beberapa tempat lokasi telah dikenal pasti untuk membina hotel wakaf ini. Di mana pihak kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Islam Negeri menyediakan tanah-tanah wakaf dan pihak kerajaan persekutuan menyediakan peruntukan. Hotel yang didirikan atas tanah wakaf ini merupakan lokasi tanah wakaf yang sangat strategik serta bernilai tinggi untuk dibangunkan. Kesemua hotel yang didirikan merupakan hotel bertaraf 3 bintang dan sudah pun menerima sejumlah pengunjung kerana lokasinya yang menarik dan berdekatan pusat tumpuan pelancong. Dengan berdirinya hotel ini memberi peluang sebenarnya kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan pendapatan kerana mereka diberi peluang untuk bekerja dan sebagainya. Dan peluang-peluang ini sudah tentu kita rasakan akan patut ataupun perlu diperluaskan kepada mana-mana negeri lain sekiranya ada usaha-usaha untuk mengenal pasti tanah-tanah yang berpotensi untuk dibangunkan dalam menjana pendapatan ataupun meninggikan. Selain itu, objektif pembinaan hotel atas tanah wakaf ini adalah bagi menyediakan penginapan hotel patuh syariah kepada para pelancong dalam dan luar negara, terutamanya para pelancong Muslim. Dalam masa yang sama, usaha ini dapat memberi peluang perniagaan kepada usahawan Bumiputera melalui pembekal bahan mentah serta memberi kesan berganda kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat menerusi peningkatan pendapatan bulanan purata isi rumah masyarakat setempat. Tanah wakaf bukan sahaja digunakan untuk aktiviti keagamaan dan kebajikan. Dengan pembangunan hotel di atas tanah wakaf ini mampu memberi kelebihan kepada masyarakat setempat bagi menjana hasil pendapatan. Dengan pembangunan ini juga, sebahagian hasil pendapatan dari hotel ini akan disalurkan kepada majlis-majlis agama negeri bagi menyampaikan hasrat pewakaf untuk tujuan kebajikan ummah. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Perak tidak berhasrat untuk memperkenal kemudahan pembayaran premium tanah secara ansuran. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata pelaksanaan pembayaran dengan kaedah itu memberi kesan kepada sasaran pendapatan kerajaan negeri. Jelas beliau, pejabat tanah dan galian negeri mempunyai petunjuk prestasi utama ditetapkan bagi menentukan jumlah pungutan setiap tahun. Kita minta maaf, kita dapat menyempurnakan pemilihan ini kerana dia terlibat dengan audit dan juga sasaran atau KPI bagi pendapatan yang dijadikan oleh jabatan tanah dan galian negeri. Jabatan tanah ini mempunyai KPI tertentu untuk mereka menentukan berapa pungutan di setiap tahun. Jadi kalau kita membenarkan bayaran secara ansuran, sukar bagi pihak gigi untuk membuat ketetapan dari PKN. Beliau bercakap pada sidang Dun Perak di Ipoh. Tumpat antara daerah di Kelantan yang turut terjejas banjir kali ini. Bagi seorang penternak ikan dalam sangkar di Laguna Seri 7 Tumpat, beliau mengambil tindakan mengurangkan jumlah peliharaannya selain bertindak menjual kepada orang ramai demi mengelak daripada mengalami kerugian besar. Menurut Nik Nah Nik Harun, sejak beberapa tahun lalu, beliau mengambil keputusan untuk memelihara kira-kira 3,000 ekor ikan talapia dan siakap setiap tahun. Sepanjang memelihara ikan di Laguna Seri 7 ini, beliau pernah rugi sehingga RM60,000 kerana semua ikan peliharaannya mati. Selepas kejadian terbabit, wanita ini mencuba pelbagai cara untuk mengurangkan kerugian, termasuk membekalkan kepada sebuah restoran 2 kali seminggu. Menurutnya, kerugian tetap ada jika air tercemar masuk ke laguna tersebut, namun ia lebih kecil dan dapat ditampung dengan jualan selepas daripada itu. Banjir, takkan gitu. Takkan gitu. Kalau rugi lagi bunyi sama. Kayaknya enggak tak banyak lah. Sikit-sikit sore.
Lagu tu. Memek pergi sikit-sikit. Ha, pergi sikit dah lah. Ada ni tak banyak dah tak pergi tu. Itu banyak. Baru tak teka tu ikan gua ni belah ya. Teka gitu. Palon ni lebih. 21 ke atas. Itu 21 beli 23 ke atas. 23 ke atas. Kasih mah. Nik Nah ditemui di sangkar ikan miliknya di Laguna Seri 7 Tumpat. Beliau turut menjual kepada orang ramai yang mahukan ikan segar dari sangkar dan kebanyakan pelanggannya datang dari luar daerah Tumpat. Baik, kalau sebut tentang tikus, pasti ramai yang geli. Tapi kalau bercakap mengenai tikus Belanda, ramai pula peminatnya. Ya, betul tu. Ramai yang memilih hamster untuk dijadikan haiwan peliharaan. Dengan warna pelbagai dan aksi comel, tidak hairan apabila ramai yang memanjakannya. Paparannya dalam hashtag. Tikus Belanda atau guinea pig merupakan sejenis haiwan herbivore. Ia suka makan tumbuh-tumbuhan seperti sayur brokoli, daun salad dan kobis. Gelagat comel 3 ekor tikus Belanda ini berkongsi memakan daun mencuri perhatian ramai. Patutlah ia menjadi salah satu spesies haiwan yang ramai orang membelanya di rumah. Kesesakan trafik tiada dalam kamus penduduk bandaraya Chongqing, China. Manakala tidaknya perkhidmatan tren melalui setiap kediaman pangsapuri atau apartmen penduduk. Pembinaan bandar terancang ini memudahkan aktiviti seharian penduduk menjalankan urusan harian masing-masing. Bayangkan keluar rumah, turun lift terus sampai ke stesen LRT. Anda pernah bermain permainan Jenga? Ia sejenis permainan yang menyeronokkan dimainkan bersama rakan-rakan serta anggota keluarga. Dan selain itu, ia menguji kebolehan dan fokus serta kemahiran karate anda. Baik, berita perdana 27 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.